السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الحكمة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada majlis ini kita akan teruskan lagi pengajian kitab Nihayatul Alam Asyratus Sa'ati Sughra wal Kubra. Kitab ini kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan terjemahan berakhirnya dunia ini tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Kitab kita ni menghimpunkan tanda-tanda kiamat. Sama ada tanda kiamat yang kecil dan juga tanda-tanda kiamat yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis-majlis yang lalu kita telah sebutkan beberapa tanda kiamat. Pada majlis ini kita akan sambung pada tanda kiamat yang ke-34. Pada tanda kiamat yang ke-34 disebutkan dalam kitab kita ini, halakul ulu wa halakul uli wa zuhurut tuhuti. Diterjemahkan di sini, kematian orang-orang yang mulia dan bertambahnya orang-orang yang jahil. Antara tanda kiamat adalah banyak orang-orang yang baik-baik, orang yang saleh, orang-orang yang mulia, orang-orang alim yang meninggal dunia, dan munculnya secara banyak orang-orang yang jahil. Ini salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, disebutkan di sini kematian orang-orang yang mulia dan bertambahnya orang-orang jahil merupakan salah satu tanda kiamat. Orang yang mulia, orang yang bijaksana, orang alim, orang yang berakal dan orang yang berilmu akan mati, dan orang lain yang jahil akan mengambil tempat mereka. Mereka ini muncul ke hadapan kerana tiadanya orang lain yang menyaingi mereka. Ini salah satu daripada tanda akhir zaman, tapi masih lagi dalam tanda akhir zaman yang kecil. Baik, Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumus sa'atu hatta wa dzakara minha wa yahliku al-'ulu wa yadharu at-tuhutu." Kata Nabi sallallahu alaihi al-'ulu wa yazharu at-tuhutu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi diriku, demi Muhammad yang dirinya berada di tangannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi hari kiamat. Maksudnya perkara ini merupakan perkara yang menjadi tanda kiamat. Sehinggalah Nabi SAW sebutkan beberapa perkara. Salah satunya al-wu'ulu, yahlika al-wu'ulu, sehingga wu'ul hancur dan at-tuhud timbul. Wu'ul hancur dan at-tuhud timbul. Baik, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum rupanya tak faham apa perkataan al-wu'ul dan at-tuhud. Al-wu'ul dan at-tuhud. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, mal wu'ulu wa mat tuhudu?" Rupanya ada perkataan dalam bahasa Arab yang tidak difahami oleh orang-orang Arab sendiri. Ini perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW. Maka mereka minta penjelasan kepada Nabi SAW. Apakah yang dimaksudkan dengan wu'ul dan apa pula yang dimaksudkan dengan tuhud? Maka kata Nabi SAW, al-wu'ul
al-wu'ul wujuhun nasi wa asyrafuhum. Al-wu'ul adalah orang-orang yang mulia dan juga orang-orang yang terhormat. Jadi Nabi SAW terangkan bahawa al-wu'ul adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang terhormat. Nanti dekat-dekat kiamat kita akan melihat ramai orang-orang yang mulia, ramai orang-orang yang terhormat mati dan meninggal dunia. At-tuhud, kata Nabi SAW, adalah at-tuhud alladzina kanu tahta aqdamin nasi la yu'lamu bihim. Adapun tuhud, kata Nabi SAW, adalah mereka yang berada di bawah kaki manusia. Maksudnya at-tuhud adalah golongan yang mempunyai kedudukan yang rendah di mata manusia, la yu'lamu bihim, dan tidak diketahui tentang mereka. Jadi Nabi SAW sebutkan bahawa akan muncul pada hari kiamat, dekat-dekat dengan hari kiamat, golongan yang rendah kedudukannya di mata manusia. Mereka ni tak dikenali, tiba-tiba mereka jadi terkenal, mereka jadi masyhur. Sedangkan golongan yang mulia, orang-orang alim, orang-orang bijaksana, orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang terhormat dari segi agamanya, mereka hilang, tidak timbul. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga ulama sebutkan bahawa kematian orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat ini merupakan salah satu tanda kecil kiamat. Dan apabila mereka meninggal dunia, mereka ini digantikan oleh golongan-golongan yang jahil, golongan yang jahil, golongan yang tidak mempunyai kedudukan pun di kalangan manusia pada asalnya. Tetapi mereka ni sama ada mereka diangkat, dimasyhurkan, ataupun kerana mereka ini mempunyai kedudukan, sehinggalah mereka dianggap sebagai golongan yang mulia, sedangkan asalnya mereka adalah golongan yang tidak mempunyai apa-apa kedudukan pun dari segi agama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita lihat pada masa sekarang, yang mana kalau kita lihat orang-orang alim, orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang mempunyai ilmu daripada sama ada ilmu agama ataupun ilmu sains, mereka ni tenggelam di celah-celah di celah-celah kejahilan, golongan yang menjadi golongan popular, golongan selebriti, golongan yang masyhur. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat sekarang, Insta famous, orang-orang yang begini, itu yang masyhur. Sedangkan kalau kita lihat kandungan apa yang mereka sebarkan, apa yang mereka tulis, tidak mempunyai apa-apa nilai pun, sama ada dari segi agama ataupun dari segi dunia. Adapun orang-orang alim, saintis, doktor-doktor, pakar-pakar dalam bidang masing-masing, mereka tenggelam di sebalik munculnya golongan ini. Ini disebabkan apa? Disebabkan media sosial yang berkembang pada masa kita sekarang. Itu yang terjadi pada akhir zaman, dan ini termasuk daripada tanda-tanda kecil kiamat. Baik, perkara ini disebutkan oleh pengarang kitab kita ni. Dia kata kemunculan orang-orang yang jahil ini mungkin disebabkan oleh jawatan penting yang disandang oleh mereka. Mereka orang-orang yang asalnya mempunyai kedudukan yang rendah, tidak dikenali, tetapi kerana jawatan yang ada pada mereka, mereka menjadi masyhur. Ini sebab mereka ini muncul dan zahir. Yang kedua disebutkan mereka ini disokong oleh media yang mempromosikan mereka. Ini yang terjadi. Golongan-golongan yang tidak dikenali, tidak mempunyai asas dalam agama ataupun tidak mempunyai credibility untuk bercakap sama ada dalam perkara agama ataupun perkara dunia, mereka yang diangkat oleh media promosi mereka, media sokong mereka. Sedangkan golongan orang-orang alim, orang-orang yang baik, saintis, doktor-doktor, pakar-pakar dalam bidang masing-masing terpencil disebabkan keadaan ini yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini. Jadi ini salah satu tanda daripada tanda kiamat yang kecil.
Itu tanda kiamat yang ke-34. Binasanya orang-orang yang mulia dan terhormat, dan munculnya zahirnya orang-orang yang mempunyai kedudukan yang rendah dan juga tidak dikenali. Baik, yang seterusnya tanda kiamat yang ke-35. Adamul mubalati bimasdaril mali min haramin am min halalin. Kata pengarang kita, tidak mengambil berat akan punca harta, sama ada ia halal atau haram. Salah satu daripada tanda kiamat adalah manusia sudah tidak menghiraukan punca hartanya, sama ada harta yang dia dapati itu adalah harta yang halal ataupun harta yang haram. Ini salah satu tanda-tanda kecil kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mencari rezeki itu merupakan satu tuntutan daripada kehidupan. Kita semua, manusia semua, sama ada yang bukan beragama ataupun yang beragama, mereka akan mencari rezeki untuk hidup, mencari makan, cari minuman, cari keperluan hidup. Tapi orang Islam, mereka melihat mencari rezeki ini adalah selain daripada tuntutan kehidupan, ia adalah tuntutan agama. Agama suruh kita untuk mencari rezeki. Tetapi Islam meletakkan bahawa rezeki yang dicari adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Ini titik asas dalam Islam, dalam persoalan mencari rezeki. Kalau nak cari rezeki, mestilah mencari rezeki yang halal. Bukan asal boleh saja. Ada orang kata, apa yang aku dapat di tanganku itulah rezekiku. Betul. Dalam semua yang halal atau haram itu dinamakan rezeki. Tetapi yang kita dituntut untuk mencarinya adalah rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Betul, kalau satu orang dia minum arak, itu rezeki dia, tapi kena ingat itu rezeki yang haram. Kalau satu orang dia minum air mineral yang dia beli dengan harta yang halal, itu rezeki dia, betul, tetapi itu adalah rezeki yang halal. Ini beza antara dua rezeki itu. Baik, dalam Islam menyuruh umat manusia mencari rezeki yang halal. Nabi SAW ingatkan perkara ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, sebuah hadis yang hasan, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata jasadun ghuddiya biharamin. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam syurga satu jasad, satu badan yang diberi makan dengan makanan yang haram. Ini hadis yang disebutkan sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Bazzar, At-Tabarani dan juga imam-imam yang lain. Nabi SAW sendiri ingatkan kepada manusia supaya jangan makan daripada makanan yang haram, kerana itu menjadi sebab untuk dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebab orang kalau tak masuk dalam syurga, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi SAW ingatkan perkara ini. Jadi kalau nak makan, pastikan makanan yang haram. Jadi sudah tentulah kita akan mencari sumber yang halal untuk kita makan. Itu untuk kita makan, untuk kita beri makan kepada isteri dan juga anak-anak serta orang yang menjadi tanggungjawab kita, iaitu ibu bapa dan juga kaum keluarga yang berkaitan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat salafus salih, orang-orang salih yang terdahulu, isteri-isteri mereka apabila suami mereka keluar dari rumah untuk bekerja, untuk mencari rezeki, maka mereka akan berpesan kepada suami mereka. Mereka kata, iyyaka wa kasbal harami fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Ini sepatutnya kita pegang, kita jadikan slogan kita apabila kita keluar dari rumah untuk bekerja. Katanya, iyyaka wa kasbal haram, jauhilah oleh kamu wahai suamiku daripada hasil yang haram. Jangan buat perkara haram wahai suamiku. Fa inna nasbiru 'alal ju', sesungguhnya kami, aku sebagai isteri dan anak-anak, kami bersabar untuk menghadapi kelaparan
wala nasbiru 'alan nar. Akan tetapi kami tidak mampu bersabar atas neraka. Engkau cari yang halal. Kalau halal itu kami makan, maka insya-Allah kami akan masuk ke syurga. Jangan cari yang halal, jangan cari yang haram. Kalau engkau cari yang haram, kami tak lapar, kami tak kebulur, tapi nanti kami masuk ke dalam neraka, kami tak tahan dalam neraka. Jadi ini yang menjadi asas kepada pekerjaan mereka mencari yang halal. Iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kata isteri mereka kepada suami-suami masing-masing, hendaklah engkau tinggalkan punca yang haram, punca rezeki yang haram, kerana kami mampu bersabar menghadapi kelaparan, tetapi kami tidak mampu bersabar menghadapi neraka. Jadi ini yang diingatkan oleh isteri-isteri apabila suami mereka keluar daripada rumah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyeru manusia untuk makan makanan yang halal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik daripada apa yang terdapat di bumi ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada semua manusia secara umum, yang beriman ataupun yang tidak beriman, makan yang halal. Ini seruan kepada seluruh alam, seluruh manusia, makan makanan yang baik dan juga makan makanan yang halal. Baik, apabila dekat dengan hari kiamat, antara tanda hari kiamat adalah manusia tidak lagi mengambil berat tentang punca harta mereka, sama ada ianya adalah halal atau haram. Baik, kita baca dalam kitab kita ni, disebutkan di sini, jika sifat wara orang Islam berkurangan, ketaatannya kepada hukum agama juga akan berkurangan. Jika ketaatannya berkurangan, dia akan terlibat dalam perkara-perkara syubhah. Kalau satu orang tu dia tak ada wara, maka dia akan buat perkara-perkara syubhat. Benda ni ragu-ragu, halal ke haram. Kalau orang tu tak ada sifat wara, dia akan ambil juga, walaupun perkara itu diragukan sama ada halal ataupun tidak. Kalau orang yang wara, dia akan tinggalkan. Dia akan ambil yang halal saja. Yang haram sudah tentulah dia tinggalkan. Yang syubhah begitu juga dia akan tinggalkan. Baik, dia akan terlibat dalam perkara-perkara yang haram dan tidak mengambil kira punca hartanya, sama ada ia dari punca yang halal atau haram. Perkara ini telah berlaku pada zaman kita ini, mengesahkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha min al-halali am min al-haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman seseorang tidak memperdulikan dari mana ia mendapat harta, adakah dari sumber yang halal ataupun haram. Orang tak kisah, yang penting dia dapat benda tersebut. Dia nak dapat duit, dia nak dapat harta, dia nak dapat tanah, dia nak dapat projek, dia nak dapat tender, tak kira jalan bagaimana, dia nak juga. Dia tak kira bagaimana itu terjadi. Itu kata Nabi SAW akan terjadi sebagai tanda daripada tanda-tanda kiamat. Berbeza dengan zaman Nabi SAW. Mereka pastikan apa yang mereka makan itu adalah daripada yang halal. Pernah Nabi SAW satu hari lihat cucunya ambil sebiji tamar, kemudian masukkan ke dalam mulutnya. Maka Nabi SAW pergi kepada cucunya tersebut, Nabi keluarkan. Nabi suruh dia muntahkan satu biji tamar tersebut. Nabi SAW kata, aku takut ini daripada harta rampasan perang yang haram. Dia tak tahu ni harta apa, siapa punya. Itu begitu sekali yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walhal itu adalah sebiji kurma saja, bukannya benda yang banyak, bukannya boleh dibuat modal untuk perkara-perkara yang lain. Itu yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Begitu juga pada
zaman yang seterusnya. Kita tengok pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia asalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dia tak ambil gaji pun sebagai khalifah, tapi Umar radhiyallahu anhu cadangkan. Sebab apa? Abu Bakar dah sibuk. Biasanya dia seorang peniaga. Orang berniaga dia akan sibuk dengan perniagaannya. Macam mana nak uruskan satu kerajaan? Maka diletakkan gaji bagi khalifah. Itu pun diambil dari Baitul Mal, itu pun sekadar yang perlu saja. Dan cerita yang masyhur, cerita Umar bin Abdul Aziz apabila anaknya datang di rumahnya, dia dia gunakan lilin. Rupanya ketika itu dia sedang buat urusan kerajaan. Apabila anaknya datang, dia padam kerana dia tahu itu adalah digunakan untuk urusan pemerintahannya. Maka anak dia tanya, wahai bapaku, kenapa aku datang kau padamkan lilin api yang berada di rumah? Kata, wahai anakku, aku akan ditanya tentang semua perkara ini. Ini yang dilakukan oleh mereka. Ada rasa, ada perasaan wara', tinggalkan perkara-perkara yang syubhat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW sangat-sangat menekankan tentang sumber rezeki yang halal. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, man kasaba malan min haramin fa'ataqa minhu wa wasala minhu rahimahu kana dhalika isran alaihi. Sesiapa yang mendapatkan harta yang haram lalu dia membebaskan hamba daripada harta haram tersebut dan menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan dengan harta haram tersebut, maka ia akan menjadi beban ke atasnya. Hadis yang hasan, dalam hadis yang hasan seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abu Tufail radhiyallahu anhu. Tengok, Nabi SAW kata sesiapa yang dia dapat harta yang haram, tapi dengan harta yang haram tu digunakan untuk buat kebaikan. Dia zaman dahulu antara perkara baik yang mereka lakukan adalah merdekakan hamba, ataupun dia sambung silaturahim. Dia sedekah pada ibu bapanya, dia sedekah pada adik-beradiknya, dia sedekah kepada keluarganya yang lain. Nabi SAW kata itu akan menjadi beban baginya pada hari kiamat lain. Ada orang dia kata, tak apa, aku ambil dulu, haram ke halal ke syubhah ke, ambil dulu, nanti aku sedekahkan lah. Dia kata istilah apa? Istilah Robin Hood. Dia kata guna istilah Robin Hood, curi daripada orang lain kemudian bagi kepada orang yang dikatakan berhak. Ini konsep yang salah. Ini konsep yang salah. Dalam Islam tak ada. Daripada asal adalah baik, kemudian diberikan kepada tempat yang baik, maka hasilnya adalah baik. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebutkan, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak terima melainkan yang baik, dari sumber yang halal kepada yang tempat yang ditetapkan, dan maka hasilnya adalah ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW tekankan perkara yang sama juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Marasil, disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, man iktasaba malan min ma'thamin fawasala bihi rahimahu aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'a dhalika kullahu jami'an. فجمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم. Kata Nabi SAW, sesiapa yang mendapatkan harta dengan cara yang berdosa, maksudnya dengan cara yang haram, tak kiralah dengan rasuah ke, ataupun dengan zalim orang lain, ataupun dengan cara yang tidak betul, tidak halal. Barang sesiapa yang mendapatkan harta dengan cara yang berdosa, lalu dengannya ia menyambung silaturahim, dia buat baik dengan harta tersebut, dia dermakan kepada keluarganya, dia bantu ibu bapanya, dia buatkan rumah untuk adik-beradiknya, atau bersedekah dengannya, dia tolong selain daripada keluarganya, dia berikan derma, dia berikan bantuan kepada orang lain,
atau menginfakkannya di jalan Allah, atau dia gunakan untuk orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu semuanya, maka dia akan dilemparkan dengan harta tersebut ke dalam neraka Jahannam. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sedekahnya, perbuatan baiknya, dermanya, bantuannya, apa yang dia buat daripada hasil harta yang haram itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi beban kepadanya. Dia akan dikumpulkan dengan harta tersebut dan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Baik, dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan pesanan Rasulullah SAW. Katanya, istahyu minallahi haqqal haya, hendaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Qala qulna ya nabi Allah inna la nastahi walhamdulillah. Kata sahabat-sahabat Nabi SAW, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami benar-benar malu, dan alhamdulillah ya Rasulullah, kami malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh mereka untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka mereka kata, sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kami ini adalah orang yang malu kepada Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata Nabi SAW, dalika laisa dalika, bukan begitu, kata Nabi SAW. Walakinnal istihya'a min Allahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Akan tetapi orang yang betul-betul malu kepada Allah adalah orang yang menjaga kepala dan apa yang berada di padanya, yang berada pada kepala. Apa yang berada pada kepala? Mata, telinga, hidung, mulut. Orang yang malu kepada Allah, dia jaga anggotanya. Dia jaga anggotanya daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Dia jaga mulut dia daripada perkara-perkara yang dilarang. Jangan mengumpat, jangan memfitnah, jangan melagakan sesama kaum muslimin, jangan buat menipu, jangan berbohong. Ini jaga kepala dan juga mulut. Jaga mata daripada melihat perkara yang diharamkan, jaga mata daripada melihat aib orang, jaga mata daripada melihat perkara-perkara yang dilarang, jaga mata daripada membaca perkara-perkara yang tidak sepatutnya dibaca. Begitu juga jaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ini yang pertama, hendaklah kamu jaga kepala dan apa yang ada padanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa tahfazal batna wa ma hawa, dan kamu menjaga perut dan apa yang bersambung dengannya. Jaga perut maksudnya jaga perut bukan jaga perut daripada jaga kesihatan, tapi yang dimaksudkan sini adalah jaga perut daripada makan makanan yang haram, daripada makan makanan yang haram. Sudah tentulah elakkan diri daripada mencari sumber rezeki yang haram, dan jaga yang bersambung dengannya. Apa yang bersambung dengan perut? Kemaluan. Jaga perut dan juga kemaluan, sebab kemaluan ni dia fitnahnya selepas dipenuhi perut. Biasanya orang apabila penuh perutnya dengan makanan, maka mulalah nafsunya juga naik. Maka Nabi SAW kata, orang yang benar-benar malu kepada Allah, dia jaga perutnya dan juga kemaluannya. Maknanya jaga perut daripada dimasuki perkara-perkara yang haram, dan juga jaga kemaluan daripada perkara-perkara yang bawa kepada kesalahan, kemaluan, daripada zina, daripada perkara-perkara yang berkenaan. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi antara tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah manusia pada akhir zaman, mereka tidak peduli daripada mana harta mereka dapati, sama ada daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram.
Ini tanda kecil kiamat yang ke-35. Baik, kita teruskan lagi. Tanda kecil kiamat yang ke-36. Ayyutakhadal fai'u duwalan. Fai, harta rampasan, menjadi milik mutlak beberapa golongan sahaja. Dalam Islam ada yang dinamakan sebagai harta fai. Ada harta fai, ada harta ghanimah. Baik, harta ghanimah adalah harta yang didapati oleh orang yang berperang di jalan Allah apabila berlakunya pertempuran dengan orang yang bukan Islam. Orang Islam berperang dengan orang bukan Islam, kemudian orang bukan Islam kalah, mereka tinggalkan harta mereka. Itu dinamakan harta ghanimah. Itu dinamakan harta ghanimah. Manakala harta fai adalah harta yang didapati oleh orang Islam daripada orang kafir tanpa berlakunya peperangan. Orang Islam nak serang ataupun nak pergi perangi orang-orang kafir, tapi mereka tinggalkan, tak jadi perang, mereka tinggalkan negeri mereka. Maka harta yang ada di situ dinamakan sebagai harta fai. Harta fai. Begitu juga dinamakan harta fai juga adalah ufti. Orang-orang, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, orang-orang kafir mereka bayar ufti kepada kerajaan Islam. Sampailah pada zaman Khilafah Uthmaniyah pun daripada Spanyol dihantar ufti kepada Khilafah Uthmaniyah di Turki sana. Itu harta ufti, itu pun termasuk daripada al-fai. Ataupun harta yang ataupun cukai yang dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam yang nak masuk ke dalam negara Islam, itu juga dinamakan sebagai harta fai. Ataupun harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang bukan Islam, orang-orang bukan Islam, dia mati ataupun dia meninggal dunia, tak ada pewaris bagi dia. Harta tu pergi ke mana? Kalau dalam Islam, harta tu pergi ke Baitul Mal, dan diklasifikasikan, dikategorikan sebagai harta fai. Ini semua harta fai. Jadi ini termasuk daripada harta fai. Baik, Nabi SAW sebutkan bahawa di akhir zaman nanti harta fai ini akan dijadikan sebagai harta ataupun milik golongan yang tertentu sahaja. Golongan yang menguruskan harta fai ini. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan bahawa harta fai ini hanya diberikan kepada golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat yang ke-7 daripada suratul Hashr. Baik, dalam suratul Hashr Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Baik, kata Allah, apa yang diberikan Allah kepada Rasulnya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, harta fai adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya. Ini bahagian untuk Allah dan Rasulnya. Kaum kerabat, keluarga Nabi SAW, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Anak-anak yatim piatu, untuk anak yatim piatu ada khilaf di kalangan ulama, adakah anak-anak yatim piatu yang kaya berhak untuk dapat ini ataupun tidak. Tapi yang penting dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan anak-anak yatim berhak untuk mendapat harta ini. Begitu juga orang-orang miskin. Orang-orang miskin termasuk juga orang-orang fakir. Orang miskin, orang yang dia tak cukup, orang yang tidak cukup keperluannya. Adapun orang fakir lebih teruk daripada itu. Kemudian yang kelima, orang-orang yang dalam perjalanan dan keputusan bekalan, kita sebutkan sebagai Ibnu Sabil. Jadi harta fai ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa ianya diberikan kepada 5 golongan ini, kepada Allah dan Rasulnya, keluarga Nabi SAW, anak-anak yatim, orang miskin dan juga Ibnu Sabil. Baik, tetapi pada akhir zaman Nabi SAW sebutkan bahawa harta ini digunakan oleh golongan yang tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam kitab kita ini disebutkan
Pada akhir zaman, manusia tidak akan patuh pada seruan Allah untuk membahagikan harta rampasan faiz dengan membahagikannya dalam kalangan orang yang kaya ternama yang akan menggunakannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sepatutnya diberikan kepada golongan-golongan ini, tetapi mereka ambil harta faiz ini untuk kepentingan mereka ini. Ini salah satu daripada tanda kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.